Hai, Cikgu Jaya di sini. Apa khabar semua? Sekali lagi kita berjumpa dalam video PDPC Cikgu Jaya, iaitu Sejarah Tingkatan 4 KSSM. Dan kali ini Cikgu akan fokuskan kepada bab 5 Persekutuan Tanah Melayu ataupun PIN 1948. Subtopik yang akan Cikgu fokuskan dalam video kali ini adalah 5.1, iaitu latar belakang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebelum Cikgu ceritakan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, apa kata kalau kita tinjau kronologi ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni. Baik, mulai April 1946, berlakulah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Dan ia diikuti pula pada Julai 1946, penubuhan jawatan kuasa kerja akibat penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Pada Julai 1947 pula, Perlembagaan Rakyat telah dibentuk. Akhirnya, pada bulan Februari 1948, barulah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dirasmikannya. Kita akan bincangkan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini telah menggantikan Malayan Union akibat berlakunya penentangan daripada orang Melayu. British pula telah membentuk jawatan kuasa kerja bagi merangka Perjanjian 1948. Di samping itu, terdapat juga golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Baik, apa pula yang difahamkan dengan persekutuan? Ya, sebab kita lihat Malayan Union telah digantikan dengan persekutuan. Okey, persekutuan ini merupakan gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Dan pentadbiran kerajaan persekutuan pula terbahagi kepada dua. Satu, kerajaan pusat, dan satu lagi ialah kerajaan negeri. Maksudnya, dalam kerajaan persekutuan terdapat kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Sekarang kita akan lihat apakah langkah-langkah yang telah diambil ke arah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Langkah pertama ialah penubuhan jawatan kuasa kerja. Baik, jawatan kuasa kerja ini ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Apakah matlamat jawatan kuasa kerja ni? Matlamatnya adalah membincangkan asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Seterusnya, marilah kita lihat siapakah yang menjadi anggota jawatan kuasa kerja ni. Baik, anggotanya terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO, Pegawai British, Pegawai Pemerhati dan Penasihat Undang-Undang. Marilah kita bincang secara terperinci anggota jawatan kuasa kerja ni. Yang pertama, mari kita lihat Wakil Kerajaan British. Okey, Wakil Kerajaan British ini terdiri daripada A.T. Newbold selaku Ketua Setiausaha Malayan Union, K.K. O'Connor, Peguam Negara Malayan Union, W.D. Godsall, Setiausaha Kewangan, Dr. W. Linehan, MCS, A. William, MCS, D.C. Watterson, Setiausaha. Yang ini pula merupakan wakil Raja-Raja Melayu. Antaranya
Raja Camaralzaman, Raja Ngah Mansur, iaitu Raja Kecil Tengah Perak, Dato' Hamzah Abdullah, orang kaya Menteri Besar Selangor, Haji Muhammad Sharif Osman, Setiausaha Kerajaan Kedah, Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud, Datuk Seri Setia, Raja Kelantan. Seterusnya, kita lihat pula Wakil UMNO yang terdiri daripada Dato' On Jaafar, Dato' Abdul Rahman Muhammad Yassin, Haji Megat Yunus. Selain itu, terdapat juga pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang dalam jawatan kuasa kerja ini, seperti Theodora Adams, penasihat Raja-Raja Melayu, Roland Bradel, penasihat undang-undang UMNO, Rab Hon, pemerhati dan wakil Governor General. Sekarang, marilah kita lihat apakah cadangan yang telah dibuat oleh Jawatan Kuasa Kerja. Okey, untuk pengetahuan para pelajar sekalian, Jawatan Kuasa Kerja ini memulakan tugas mereka pada bulan Ogos 1946 sehinggalah November 1946. Okey, antara cadangan yang telah diputuskan dalam Jawatan Kuasa Kerja ini ialah: pertama, menyatukan semua negeri Melayu dalam satu unit pentadbiran dan juga 2 buah negeri-negeri selat. Kedua, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Dan akhir sekali, mengetatkan syarat kewarganegaraan ataupun mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Okey, ini adalah 5 cadangan yang telah dikemukakan dalam Jawatan Kuasa Kerja. Pada masa yang sama, telah muncul satu gerakan nasionalis Melayu radikal. So, di bawah gerakan ini, kita lihat golongan Melayu radikal telah menentang kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO sahaja, di mana British telah mengetepikan PKMM daripada Jawatan Kuasa Kerja. Okay, PKMM ni adalah Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Kemudian, golongan ini merasa tidak puas hati, lalu bergabung. Maksudnya, banyak-banyak parti yang tidak berpuas hati dengan cadangan Jawatan Kuasa Kerja ini, mereka telah bergabung membentuk parti baru yang diberikan nama Putra ataupun Pusat Tenaga Rakyat. Parti yang bergabungan dalam Putra terdiri daripada Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kedua, Angkatan Pemuda Insaf API di bawah pimpinan Ahmad Bostama. Gerakan Angkatan Muda Geram di bawah pimpinan Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Parti seterusnya adalah di bawah pimpinan Abu Bakar Al-Bakir, iaitu Parti Hizbul Muslimin. Angkatan Wanita Sedar ataupun AWAS di bawah pimpinan Samsia Fakir. Dan akhirnya adalah Barisan Tani Malaya ataupun Batas, dan ketuanya adalah Musa Ahmad.
Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, penentangan ini bukan sahaja dilakukan oleh golongan nasionalis Melayu radikal sahaja. Terdapat juga penentangan daripada golongan bukan Melayu. So, apa yang telah dibuat oleh golongan bukan Melayu ini, mereka pula telah bergabung dan membentuk satu parti baru yang dikenali sebagai All Malayan Council of Joint Action ataupun singkatannya adalah AMCJA. Pengerusi AMCJA ini adalah Tan Cheng Lock. Okey, parti-parti yang bergabung di bawah AMCJA ini adalah Pan Malayan Federation of Trade Union PMFTU dan Setiausaha adalah Chan Lun. Kemudian Malayan Democratic Union ataupun MDU, pengerusinya pula adalah John Aber. Akhir sekali, Malayan Indian Congress MIC, John Tiwi menjadi presidennya. Sekarang marilah kita melihat apakah sebab AMCJA Putra menentang penubuhan ataupun cadangan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Kerja. Okey, ada beberapa sebab mereka menentang. Misalnya, AMCJA ni menentang kerana mereka menganggap British hanya tunduk kepada tuntutan UMNO sahaja. Dan mereka juga menganggap Jawatan Kuasa Kerja tidak demokratik. Akibat daripada itulah AMCJA ni bergabung dengan Putra. Okay. Gabungan Putra AMCJA ni telah menolak perjanjian persekutuan. AMCJA juga membantah kerana Jawatan Kuasa Kerja ni tiada wakil bukan Melayu, serta menganggap perlembagaan persekutuan tersebut tidak demokratik, mengukuhkan British dan bersifat perkauman. Pada Julai 1947, cadangan perlembagaan setelah disemak oleh Jawatan Kuasa Kerja telah diumumkan kepada orang awam. Gabungan Putra dan AMCJ ini telah menentang cadangan perlembagaan tersebut secara terbuka. Mari kita lihat sumbangan golongan nasionalis Melayu radikal. Golongan ini telah memperjuangkan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an. Okey, apakah matlamat perjuangan golongan nasionalis Melayu radikal? Pertama, mereka ingin membebaskan tanah air daripada penjajahan. Yang kedua, mereka ingin menyatukan seluruh tanah Melayu. Dan yang ketiga, mereka enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Sekarang, marilah kita melihat apakah sumbangan golongan nasionalis Melayu radikal. Okey, golongan nasionalis Melayu radikal ini telah memperjuangkan hak semua kaum. Mereka menekankan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Misalnya, Ahmad Bostama telah menerbitkan akhbar Suara Rakyat. So, akhbar ini bertindak sebagai wadah yang membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka. Fahaman kebangsaan golongan ini mudah diterima oleh sesetengah rakyat. Parti Kebangsaan Melayu Malaya ni telah menubuhkan cawangan di Perak, Hulu Langat, Selangor dan Temerloh Pahang. Menjelang bulan Julai 1947, ahli PKMM ini ialah 53,000 orang. Golongan Melayu radikal ini juga memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan berdasarkan prinsip dan falsafah. Pejuang ini bukan sekadar tokoh tempatan, tetapi melangkaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga digelar tokoh politik nasional.
Mari kita kaji mengapa ya golongan nasionalis Melayu ini digelar radikal. Baik, istilah radikal ini telah digunakan oleh British kepada golongan nasionalis Melayu kerana keberanian golongan ini menentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Contohnya, Ahmad Bostama dalam bukunya bertajuk Testament Politik Api menyatakan mereka ini menentang penjajah British kerana British bertindak menindas golongan nasionalis Melayu radikal. Ini yang menyebabkan golongan ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai bentuk penindasan. Sekarang cikgu akan menerangkan apakah cadangan yang telah dibuat oleh Gabungan Putra dan juga AMCJA. Putra dan AMCJA ini telah menentang rangka Perjanjian Persekutuan 1948. Gabungan Putra AMCJA ini tidak bersetuju dengan cadangan yang buat oleh Jawatan Kuasa Kerja kerana dalam Jawatan Kuasa Kerja hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan British tanpa perwakilan daripada Putra maupun AMCJA. Oleh itu, mereka telah mencadangkan Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif kepada Perjanjian Persekutuan 1948. Okey, mari kita lihat apakah cadangan yang dibuat oleh Putra. Cadangan Putra ni meliputi dalam perkara-perkara berikut. 1. Kedudukan bahasa Melayu. 2. Pertahanan dan hal ehwal luar negeri. 3. Syarat kewarganegaraan Tanah Melayu. Dan 4. Bendera dan lagu kebangsaan. Manakala cadangan daripada AMCJA pula terdiri daripada 1. Penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura. 2. Sebuah kerajaan pusat yang kuat. 3. Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. 4. Kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. 5. Adat istiadat dan agama Islam. Dan akhirnya adalah syarat kewarganegaraan. Pada akhir Mac 1947, cadangan Putra dan AMCJA digabungkan. Manakala pada bulan Julai 1947, Putra dan AMCJA telah mengadakan satu pertemuan untuk mengemukakan draft Perlembagaan Rakyat. Mari kita lihat apakah isi kandungan Perlembagaan Rakyat. Yang pertama, Tanah Melayu disatukan dengan Singapura. 2. Penubuhan Dewan Perundangan Pusat dan majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh Tanah Melayu. 3. Kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap Tanah Melayu adalah tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. 4. Raja-Raja Melayu bertindak sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. 5. Hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. 6. Perhatian khas telah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. 7. Bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi Tanah Melayu.
Cadangan ke-8 ialah Al-Hewal Luar Negeri dan Pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Ke-9, kewarganegaraan Malaya haruslah dinamakan Melayu. Dan cadangan terakhir ialah warna merah dan putih hendaklah dimasukkan sebagai latar belakang warna bendera kebangsaan Tanah Melayu. Adakah British menerima Perlembagaan Rakyat yang dikemukakan oleh Gabungan Putra dan AMCJA? British telah menolak Perlembagaan Rakyat yang dikemukakan oleh Putra dan AMCJA, tetapi menerima pula Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Hal ini menyebabkan pada 20 September 1947, Putra AMCJA telah menganjurkan hatal di mana mereka meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. Tarikh 20 Oktober 1947 merupakan tarikh yang telah dipilih oleh AMCJA Putra sebagai Hari Hatal Semalaya. Dengan sokongan Dewan Perhimpunan, hatal telah dilaksanakan di bandar utama di Tanah Melayu. Apa itu hatal? Hatal ini adalah satu tindakan menutup kedai dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. Proses tanpa keganasan ini telah diadakan dengan cara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan ladang. Kesimpulannya, Perjanjian Persekutuan yang dirangka oleh Jawatan Kuasa Kerja ni tidak disenangi oleh golongan nasionalis Melayu radikal dan golongan bukan Melayu kerana tidak melibatkan semua pihak. Oleh sebab itu, golongan ini telah bergabung dan mengemukakan Perlembagaan Rakyat. Tetapi, British telah menolak Perlembagaan Rakyat dan menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe channel Cikgu Jaya, jangan lupa untuk subscribe. Sehingga kita jumpa dalam video yang seterusnya. Bye!